Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik ataupun satu lagi isu yang jarang sebenarnya dibincangkan, tetapi saya kira amat penting untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton di Bernama TV. Topik yang kita pilih hari ini ialah kesantunan bahasa Malaysia sejahtera. Ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya, dan kita ada tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Abang Salihuddin Abang Syofiran, yang merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Saudara Sekawi. Apa khabar? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada pihak Bernama mengundang sekali lagi untuk ke program ini. Terima kasih Saudara Sekawi dan juga Bernama TV. Sama-sama kita, dan kami juga berterima kasih atas kesediaan Datuk untuk berkongsi tentang isu yang baru saja saya sebut tadi. Dan ini walaupun kita hanya akan berbicara melalui kalian ataupun melalui maya, tetapi harap penonton-penonton kita akan dapat pengalaman sebenarnya ataupun pengetahuan berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Baiklah, bila kita bercakap tentang kesantunan bahasa Malaysia sejahtera, mungkin buat permulaan inilah, Datuk, ya. Apa yang dimaksudkan dengan kesantunan bahasa Malaysia sejahtera ini sebenarnya, Datuk? Terima kasih Saudara Sekawi. Sebenarnya topik ataupun tajuk yang kita bincang malam ini sangat penting lah dalam era sekarang. Lebih-lebih lagi terdapat kerisauan lah tentang kesantunan bahasa, iaitu penggunaan bahasa lah oleh masyarakat, terutama sekali oleh golongan-golongan yang berpengaruh, ya, dan juga oleh anak muda. Dan selaras dengan ataupun berkaitan dengan kemerdekaan yang kita bincangkan hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat makna kemerdekaan yang juga disamaartikan dengan kebebasan ni, sebenarnya ada pelbagai pendapat, ya. Kalau kita teliti baca tahun 1800 lagi, ya, pada tahun 1813 dalam buku Demokrasi in Amerika, saya beri contoh, ya, telah disebut tentang kebebasan yang lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan jika tidak dikawal, ya. Maksudnya penulis dalam penulis buku ini menyatakan kebebasan ataupun kemerdekaan ini perlu dikawal dengan dua perkara, dia kata, iaitu satu agama, satu akhlak. Jadi kesopanan berbahasa ni ada kaitan dengan akhlak, ya, berbudi bahasa. Berbudi bahasa maknanya kita mesti berbudi pekerti yang mulia, saudara sekali. Ya, dalam konteks sekarang ni isu ini semakin penting sebab kebebasan bersuara, kalau kita lihat, ya, sangat terbuka luas dengan kewujudan media sosial yang terbuka. Sesiapa pun di mana-mana tempat pun mereka boleh menyuarakan pendapat, dan yang menjadi kekhawatiran kita sekarang ini ialah kebanyakan pandangan dan kebebasan yang diberikan ini semacam mengancam kesusilaan. Ya, kalau dalam prinsip kelima perlembagaan, prinsip kelima rukun negara kita umpamanya, prinsip kelima kesopanan dan kesusilaan, nampak sangat aspek ini apabila kita berbicara berbahasa, terutama sekali dalam media sosial ini sangat merisaukan. Walaupun ada yang berbahasa secara santun, tetapi banyak sekali kita lihat kesantunan bahasa ini sudah semakin dipinggirkan, dan ini sangat merisaukan. Dan sempena kemerdekaan ini, itulah yang nak kita bicarakan hari ini, iaitu kebebasan. Kebebasan memberi pandangan sebenarnya ada batas, ada peraturan ataupun ada perkara yang mesti kita berikan perhatian. Umpamanya Pendeta Zahbah menggariskan 4 perkara sangat penting apabila kita
bercakap tentang kebebasan ni. Termasuklah kebebasan suara ni, katanya antaranya pendidikan, bahasa, agama, ya, dan ada satu lagi ni akhlak itu juga ditekankan. Jadi di sinilah kesantunan berbahasa itu merujuk kepada budi pekerti kita, akhlak kita, saudara Sekawi. Kalau kita lihat dalam pantun lama-lama dulu, yang pantun yang sangat sering kita dengar, yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Itu menggambarkan pemikiran falsafah masyarakat kita. Kadang-kadang terfikir juga di minda saya sebenarnya, Datuk, ya, kenapa ini yang berlaku, dan Datuk sendiri pun menyentuh mungkin suasana era zaman yang berubah, tetapi kalau kita lihat, kalau ianya terus dibiarkan, mungkin ianya akan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai perkara biasa. Kita secara ikhlas lah, Datuk, ya, kita ambil contoh misalnya ahli-ahli politik kita ketika mereka bebas bersuara di dalam parlimen misalnya. Kita lihat bagaimana penggunaan bahasa di dalam persidangan parlimen itu sendiri. Kadang-kadang ialah kita terasa begitu marah pun ada sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa bahawa seolah-olah mereka diberi kebebasan yang begitu luas sekali untuk bercakap apa saja, menggunakan istilah-istilah yang tak sewajarnya dan sebagainya. Mungkin komen Datuk dalam isu ini tu. Ya, kalau kita lihat dalam kes di parlimen yang disebut itu, memang ada kekhawatiran, bukan saja kekhawatiran masyarakat, tetapi kekhawatiran dalam ahli parlimen kita sendiri terhadap apa yang berlaku di parlimen itu, dan juga pandangan setengah pihak yang menyatakan pada ketika tertentu tidak digalakkan murid-murid sekolah untuk hadir di parlimen sebab takut melihat pertempuran, saya katakan pertempuran di situ, ya, yang berlaku di parlimen, sehingga kadang-kadang seperti yang saya nyatakan tadi, agak merisaukan kita dari aspek kesopanan berbahasa. Dan sesuatu yang agak mengganggu fikiran kita apabila ada setengah pihak menganggap dengan menggunakan bahasa yang kasar, ya, dengan menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang keras, itu akan lebih menjadikan mesej itu lebih dipahami. Sebenarnya perkara ini perlu diberikan perhatian, saudara Sekawi, perlu diberi perhatian, sebab dari konsep berbahasa, kesantunan berbahasa, kita mesti memperlakukan kawan yang dengan kita berbincang tu dengan satu penghormatan. Bukan kita nak mengejek dia, bukan kita nak mempeli dia, bukan kita nak menggunakan bahasa yang kasar. Itulah yang kita maksudkan dengan kesantunan berbahasa itu. Kita boleh berbahasa, menyampaikan mesej dengan cara baik. Misal yang selalu kita beri contoh, kita boleh saja menyatakan awak bodoh. Tetapi biasanya kita berlapik, kita akan nyatakan ini mungkin tindakan kita ini kurang bijak. Maksudnya itu sama. Sebab itu kalau kita lihat dalam bahasa lama, bahasa Melayu lama dulu, banyak sekali kita gunakan unsur-unsur kiasan yang kita gunakan untuk memberi pendidikan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan ini sesuai dengan ajaran agama kita, saudara Sekawi. Sesuai dengan ajaran. Sebab itu saya sangat bersetuju dengan pandangan dua orang ini tadi. Satu dalam buku Demokrasi in Amerika, dan juga satu pandangan Pendeta Zakbar, bahawa kebebasan ini harus kita pasak dengan satunya agama, satunya akhlak. Orang yang berbahasa dengan baik menunjukkan budi pekerti yang mulia. Itulah orang yang dikatakan sebagai orang yang berbudi bahasa, berbudi pekerti yang elok. Ini mesti kita tanamkan kepada anak-anak muda kita sekarang ni, saudara Sekawi. Kita sangat risau. Sangat risau, kita tidak mahu budaya pada suatu hari nanti anak-anak kita mengherdik bapa. Ya, maksudnya atas kebebasan bersuara, mereka boleh saja marah kepada bapaknya ataupun menyebut nama bapaknya, Sekawi, saya nak duit. Jangan buat begitu, saya ni nak menonton wayang ni, jangan halang saya. Ini tidak pernah dididik dalam agama kita dan juga dalam budaya kita. Dan kita tak nak benda ni menular dalam kalangan masyarakat. Sebab itulah sangat penting kita tekankan dari segi
contoh yang kita berikan kepada anak-anak muda ni. Penggunaan kata-kata dalam apa saja, dalam media sosial terutamanya yang pengaruhnya ataupun yang tersebar secara meluas, perlu kita berikan perhatian, dan ini memerlukan satu pemikiran, satu pendidikan baru. Mungkin kempen lah, kalau dulu Tan Sri Rais Yatim selalu kempen budi bahasa budaya kita, sudah sampai masanya kita terapkan, kita laksanakan kempen ini dengan bersungguh-sungguh sekarang ni, jika kita tak nak masyarakat kita menghadapi masalah sosial yang teruk. Ya. Baik, Datuk, kita berada di bulan kemerdekaan. Tak berapa hari lagi kita akan menyambut hari kebangsaan. Tetapi barangkali penting jugalah dari apa yang kita bincangkan setakat ini, Datuk, ya. Macam mana kita nak kaitkan tentang sejarah kemerdekaan negara ini, dan bagaimana ianya dapat membina apa yang kita sebut sebagai kesantunan bahasa Malaysia sejarah. Kalau kita lihat, kalau kita lihat saudara Sekawi, sejarah kemerdekaan kita berbanding dengan kemerdekaan orang lain, kita selalu berbangga kemerdekaan kita dicapai secara aman, secara perundingan, secara berunding, secara musyawarah, perbincangan Raja-Raja Melayu dengan pemimpin politik, perbincangan pemimpin politik dengan pihak penjajah Inggeris, dilakukan dalam suasana yang sangat harmoni. Berbeza dengan proses menuntut kemerdekaan di negara-negara lain. Kalau kita lihat berlaku perang, bunuh-membunuh, ini sepatutnya menjadi satu iktibar kepada kita. Sebenarnya landasan sejarah kita sudah memberi satu apa yang kita sebut ni sebagai satu landasan yang sudah amat baik, iaitu kemerdekaan kita dicapai dengan harmoni. Tidak berlaku pertumpahan darah, tidak berlaku rusuhan yang tidak perlu antara kaum. Kita jaga kesepaduan rakyat. Dan ini patut kita kekalkan, dan jangan rosakkan kemerdekaan dan kebebasan ini dengan perkara-perkara yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Perkara ini yang mesti kita tanam kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita, dan juga generasi muda. Kemerdekaan ini adalah satu hal yang perlu kita pertahankan, keharmonian yang selalu disebut, perpaduan. Dan kalau kita lihat tema hari kemerdekaan kali ini, masih lagi mengekalkan prihatin. Apa maksud prihatin tu? Maksud prihatin itu ialah kita menjaga sesama kita. Seperti yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita ni keluarga Malaysia. Kita mesti sebagai satu keluarga yang hidup dalam keadaan aman, damai. Barulah negara kita akan mencapai kemajuan. Dan kemajuan yang sebenar itulah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak akan membawa apa-apa makna jika berlaku pertelingkahan. Jika keadaan kita berlaku keadaan yang huru-hara, dia tidak akan membawa apa-apa makna, saudara sekalian. Baik, saya suka bila Datuk sebut tentang istilah prihatin itu sendiri. Tetapi kita kembali kepada persoalan, bila sebut tentang prihatin, bagaimana tentang keprihatinan masyarakat dalam isu ini sebenarnya, Datuk? Apakah ianya berada pada tahap yang agak ataupun amat membimbangkan kita sebenarnya, Datuk? Kalau kita mengukur menggunakan media sosial sebagai penanda arah, sebenarnya keadaan agak membimbangkan kita. Kita biasa melihat, kalau kita buka saja misalnya Instagram, buka selesai majlis ini, cuba kita buka Instagram ataupun kita buka Twitter. Kita lihat interaksi yang berlaku di situ. Ada yang menyumpah menyerenah, ada yang menggunakan bahasa yang sangat kesat. Ini seperti yang saya nyatakan tadi, saudara Sekawi, satu hal yang sangat tidak sihat. Satu hal yang menunjukkan budaya kita. Kita tidak mahu budaya ini sebab bahasa ni, tingkah laku kita, bahasa kita mencerminkan akal budi kita. Mencerminkan sebab bahasa dengan budaya ni dia ada bersifat intrinsik dengan
budaya dan kehidupan kita. Ini sangat penting. Ya, bahasa kita yang kita gunakan, tingkah laku kita itu mencerminkan kesepaduan atau mencerminkan keharmonian dalam negara. Rakyat yang bersikap kasar, ya, menggunakan bahasa yang kasar, yang tidak halus, tidak hormat, ini sangat berbahaya. Sebab itu dalam peribahasa Melayu lama ada menyatakan telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Jadi ini peringatan-peringatan yang sudah lama diingatkan oleh orang tua-tua kita dahulu yang patut kita pertahankan sehingga sekarang ini, saudara sekalian. Yeah. Satu lagi persoalan yang saya ingin dapatkan pandangan daripada Datuk lah. Berlandaskan daripada apa yang Datuk sebut, berlandaskan daripada apa yang kita saksikan ketika ini. Bagaimana sebenarnya tu, apa yang perlu dilakukan dalam usaha kita untuk memupuk kesantunan bahasa dalam jiwa masyarakat, terutamanya kepada golongan ataupun kepada generasi muda, kepada remaja khususnya tu. Satu yang selalu saya sebut dah tentulah dari aspek pendidikan. Ada pepatah Melayu lagi menyatakan melentur buluh biarlah dari rebung. Okey, itu yang pertama. Maknanya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Saya bagi contoh saudara sekalian, untuk anak-anak kita, kita patut dan ramai ibu bapa sekarang ni yang sudah memulakan yang sudah pun sedar kaedah baru mendidik anak-anak. Tidak seperti kita dulu lagi. Maknanya sekarang ni anak-anak kita berikan kebebasan untuk bercakap. Di rumah kita beri dia ruang untuk berbicara. Kita beri dia ruang untuk melahirkan pandangan. Tapi melahirkan pandangan secara baik yang kita didik, yang kita kawal. Jika pandangan anak-anak itu tidak tepat, tidak kita rasa tak betul, kita kena berhujah dengan dia. Yakinkan dia. Ini akan melahirkan masyarakat yang terbuka tetapi bersikap rasional. Yang kedua, peranan sekolah. Saya selalu bercakap dengan rakan-rakan di Kementerian Pendidikan tentang perlunya kita lihat aspek ini dalam pendidikan, dan alhamdulillah di Kementerian Pendidikan memang aspek ini, sebab itu ada apa yang kita sebut JERI itu, jasmani, emosi, dan berkaitan dengan insaniah ni, yang kita kemenjadian murid ni selalu kita tekankan, melahirkan insan yang berguna. Ini aspek ni. Kita tekankan anak-anak ni anak yang berjaya, bukan saja mesti berjaya dalam aspek pendidikannya, tapi mesti berjaya dalam aspek pendidikan sebenar. Berjaya dari aspek rohani, ada budi pekerti yang baik, ada sikap yang baik, sikap yang positif. Ini yang ditekankan. Sekolah memainkan peranan yang penting. Yang ketiga, contoh. Kita memerlukan terutama sekali golongan-golongan yang berpengaruh ni, saudara sekalian, yang macam TV, pemimpin kita, berilah contoh yang baik. Jangan beri contoh yang tidak baik, yang akhirnya mempengaruhi anak-anak muda. Ini sangat penting. Pemimpin memainkan peranan yang sangat penting. Sebab mereka merupakan ikon kepada anak-anak muda ni. Jika pemimpin menunjukkan akhlak yang baik, pemimpin menunjukkan budaya bahasa yang baik, maka ini akan menjadi ikutan masyarakat. Dan juga untuk masyarakat penting, kalau masyarakat ini merasakan penting, jangan pilih pemimpin yang tidak sopan. Itu penting juga. Akhirnya. Maksudnya kita mesti tegaskan, seperti buat kempen kita anti rasuah ni, kalau kita tak nak rasuah, jangan pilih pemimpin yang rasuah. Kalau kita nak pemimpin yang bersopan santun, pilih pemimpin yang sopan santun dan yang berakhlak mulia. Itu saja antara tindakan yang saya fikir buat masa ini yang perlu kita laksanakan, saudara sekalian. Datuk bercakap tentang peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh sekolah-sekolah misalnya. Datuk juga sentuh tentang mungkin juga ibu bapa juga harus memainkan peranan. Tetapi barangkali menarik juga lah kalau kita dapat kongsi bersama dengan Datuk sendiri. Apakah Dewan Bahasa dan Pustaka juga sebenarnya ada melakukan program ataupun aktiviti dalam memberikan kesedaran tentang kesantunan bahasa Malaysia sejahtera ini? Ya, sebenarnya Dewan Bahasa itulah fungsinya, antara fungsinya, saudara sekawi. Sebab fungsi Dewan Bahasa ni antaranya untuk mengilmukan rakyat kita. Sebab itu kalau kita lihat, setiap karya yang diterbitkan oleh Dewan, penerbitan Dewan, buku Dewan, kita pastikan
kandungan buku itu, bahasa yang digunakan dalam buku itu, mesej yang hendak disampaikan adalah mesej-mesej yang positif. Mesej-mesej tentang kasih sayang, mesej-mesej tentang perlunya kita bersikap baik. Kalau kita lihat Dewan Bahasa itulah bahasa yang kita gunakan, kita jaga. Dan di media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka, saya beri contoh. Media sosial kita sekarang ni alhamdulillah mendapat sambutan yang baik daripada rakan-rakan media sosial kita. Kita seperti juga dengan media sosial lain, kita juga menerima kecaman. Ada komen-komen yang mengutuk kita apabila mereka tak bersetuju dengan pandangan kita. Tapi kita terima dengan baik. Dan saya nyatakan jangan balas dengan perkataan-perkataan yang tidak elok. Maknanya kita terima pandangan itu dengan baik. Kita terima secara baik. Dan jika kita nak beri respon, kita mesti beri respon dengan baik. Dan inilah yang selalu kita ingatkan tentang kesantunan itu. Dalam penerbitan kita, dalam kursus kita, kita sentiasa ada mengadakan pelbagai kursus berbahasa, kursus untuk penulisan. Ini memang antara fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka, saudara Sekawi. Ini antaranya. Memang penekanan kita selalu kita tekankan yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Prinsip ini mesti kita pertahankan. Prinsip ini mesti kita untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Okey. Baik, masa yang semakin suntuk tu. Tapi penting jugalah. Saya juga dapat ingin dapatkan pandangan Datuk. Mungkin juga ramai yang tak tahu sebenarnya bagaimana untuk kita mengenal pasti penggunaan kata dan juga ialah ujaran santun oleh masyarakat era kini tu. Kalau kita lihat sebenarnya sangat mudah, kita boleh merasainya kalau kita berbicara, saudara Sekawi berbicara ni, cara kita diperlakukan. Misalnya kalau saya berjumpa saudara Sekawi, saya sebut, Sekawi, engkau nak pergi mana? Okey, itu mungkin boleh kita buat kalau kita memang betul-betul akrab rapat. Kita boleh panggil. Jadi maksudnya di sini ialah antara perkaranya kata sapaan tu. Paling mudah sekali macam mana kita nak lihat orang tu sopan santun tak, dia selalu ucapkan terima kasih. Kalau dia silap, dia mohon maaf. Kalau dia silap, dia mohon maaf. Paling mudah sekali sopan santun kita ni senyum. Bila jumpa dengan kawan-kawan, senyum. Jangan tunjuk muka apa kata anak-anak muda sekarang ni, muka masam je. Ini antara tingkah laku yang kita ni. Saya juga nak beri cadangan kepada Bernama. Ini tentang dan juga media-media penyiaran yang lain. Tentang isu sapaan. Kami di Dewan Bahasa cukup tak selesa, saudara Sekawi, apabila contohnya lah, kalau kita sebut nama yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Kadang-kadang memang tendensi media ni dia takkan sebut Datuk Seri Ismail Sabri, dia akan sebut Ismail Sabri hari ini melawat. Bagi kita ini agak kurang sopan. Misalnya kalau Cik Sekawi misalnya sedang di Temu Ramah, Sarkawi menyatakan ini dalam majlis ni. Jangan, maknanya kita sebut juga, sebab dalam sapaan dalam budaya kita ada Encik Sekawi, Tuan Haji Sekawi, sekurang saudara Sekawi. Walaupun kita faham katanya sebab faktor ekonomi bahasa tu jadi dibuang semua itu. Jadi ini satu aspek lah. Kita harap pihak media di Malaysia dapat menyokong saranan ini, saudara Sekawi. Sebutlah perlu Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin. Jangan sebut Khairi Jamaluddin hari ini berkata, tak. Dalam konteks budaya kita, kata sapaan ni sangat penting untuk kita kekal. Ini antaranya. Betul, menarik apa yang Datuk sebut. Baik Datuk, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa yang ada tu. Jadi sebelum kita berpisah dari udara, harapan Datuk sendiri secara ringkasnya, terutamanya ketika ini kita berada di bulan kebangsaan ini, bulan kemerdekaan ini, dan tentulah kita hendak hati dan jiwa kita juga memahami apa yang Datuk sebut dan dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Datuk, silakan. Ya, memang harapan kita, kemerdekaan ini satu perkara yang sangat mahal harganya, saudara Sekawi. Kita selalu bercakap untuk mencapai kemerdekaan, mungkin agak mudah, tetapi untuk kita mempertahankan kemerdekaan itu sangat sukar.
Penjajahan datang dalam bentuk baru. Ini yang perlu kita berikan perhatian juga. Penjajahan bentuk baru, penjajahan mental. Yang paling mengkhawatirkan kita juga ni ialah penjajahan budaya. Disebabkan oleh media kita yang sangat luas sehingga kita tenggelam. Sebab itulah saya nyatakan itu pendidikan. Juga kita mesti mempertahankan budaya kita. Kita mesti mempertahankan yang dipesan oleh Pendeta Zakbar dan juga penulis di Amerika sendiri, iaitu kita mesti jaga akhlak dan juga agama kita. Inilah yang akan mempertahankan kita supaya kebebasan yang kita dapat ini, kebebasan yang kita nikmati ini, kita pertahankan, dan ini yang akan mengekalkan negara kita menjadi sebuah negara yang ekonomi dah boleh bergerak jauh ke hadapan tanpa sebarang masalah sosial yang tidak perlu. Kita mesti pertahankan ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bersatu padu, saudara sekalian. Inilah makna kemerdekaan sebenar. Selamat menyambut kemerdekaan. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Abang Salihuddin, Abang Syukran, iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini bercakap tentang satu isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan isu seperti inilah yang perlu kita war-warkan dari masa ke semasa untuk pengetahuan penonton-penonton kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia, Datuk Abang Salihuddin. Baiklah, ini saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang memberikan tumpuan kepada kami di ruang bicara ini. Oh ya, sebelum saya lupa, sudah pun mendapat berita bahawa esok kira-kira jam 11 pagi mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan barisan kabinet yang baru. Jadi ini juga merupakan berita yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh rakyat Malaysia, dan insyaAllah mungkin esok juga ruang bicara mungkin akan menyentuh isu ini sekiranya masa mengizinkan. Terima kasih kepada semua, dan jangan lupa kita masih lagi menentang pandemik COVID-19. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.